Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat ya. Okey, baiklah. Hari ini cikgu nak kamu semua bersedia dengan buku teks. Okey. Buka buku muka surat 50. Sebelum tu, okey, kita tengok buku di muka surat 49. Okey, yang bertajuk Tumbuh-tumbuhan. Baik. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita hari ini, cikgu akan menerangkan apakah objektif kita pada hari ini ya. Okey. Pada akhir pengajaran ni, kamu dapat menerangkan kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan juga haiwan. Okey. Baik. Okey, sekarang mari kita lihat muka surat 49. Okey. Tajuk besarnya ialah tumbuh-tumbuhan. Okey, pada tajuk kali ini kita akan bersoal jawab ataupun belajar mengenai tumbuh-tumbuhan. Baiklah. Cuba kita lihat kebun sayur-sayuran di bawah. Okey. Cikgu pasti kamu kenal sayur-sayuran yang terdapat di kebun ini ya. Baik. Kesemuanya nampak segar dan sedap untuk dimakan. Okey. Baik, dalam taman ataupun kebun sayur ini kita boleh lihat okey, kita boleh lihat seorang budak perempuan mengatakan kacang panjang segar. Kacang panjang tu segar, bermakna kacang tu elok dan sesuai untuk dibuat ulam ataupun dijadikan ulam. Okey, bermakna sesuai untuk dimakan. Okey. Ada orang makan kacang panjang? Okey. Memang ramai yang makan kacang panjang dijadikan ulam. Okey. Sebenarnya budak lelaki tu menyatakan nyamannya udara di sini. Di sini tu bermaksud di kebun sayur tersebutlah. Okey. Baik. Di situ terdapat juga haiwan seperti lembu dan juga ayam. Okey, baik. Cuba kamu lihat lembu. Lembu sedang meragut rumput. Lembu tak boleh masuk ke kawasan kebun sayur, dia tak boleh. Lembu tidak dibenarkan makan sayur-sayuran tersebut kerana sayur-sayuran tersebut adalah untuk dijual untuk pendapatan petani tersebut. Jadi lembu hanya makan rumput di seberang pagar sana. Okey. Dan ayam. Okey, ayam nak makan jagung. Kamu nampak memang itu makanan kegemaran ayam lah, jagung. Baik. Jadi manusia dan haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Mengapa? Jadi kita lihat mengapa manusia dan haiwan ni perlukan tumbuh-tumbuhan. Dan kenapa tumbuh-tumbuhan penting kepada manusia dan
haiwan. Baik, untuk menjawab persoalan tersebut, kita boleh lihat buku teks muka surat 50. Okey, kita boleh baca di sini. Okey. Baik, pertama, tumbuh-tumbuhan penting kepada haiwan untuk dijadikan habitat untuk haiwan tersebut. Contoh, pokok yang besar. Okey. Tumbuhan ataupun pokok yang besar. Okey, jadi kita boleh lihat di sini ada sebatang pokok yang besar, tempat tinggal burung, tempat tinggal monyet, tempat tinggal ular. Ada ular yang tinggal di atas pokok. Okey. Baik. Haiwan-haiwan yang tinggal di atas pokok memerlukan pokok untuk dibuat tempat tinggal. Itulah yang dinyatakan pentingnya tumbuhan kepada haiwan. Baik, seterusnya, tumbuh-tumbuhan ialah sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Jadi, gas oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan dan kita dapat bernafas dengan sempurna. Okey, bila kita lihat, kita bandingkan apabila kita berada di kawasan kampung yang banyak lagi tumbuh-tumbuhan, kita dapat menyeduh udara yang segar. Kita rasa nyaman. Tetapi bila kita pergi ke bandar-bandar besar yang penuh dengan kenderaan, penuh dengan kilang-kilang yang mengeluarkan asap, kita akan berasa susah ataupun sukar untuk bernafas. Jadi, kita boleh tahu yang tumbuh-tumbuhan ni dapat menyegarkan kita dengan oksigen yang banyak di kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan. Manakala di kawasan yang seperti di bandar besar, kita akan sukar bernafas kerana kekurangan gas oksigen. Baik. Seterusnya, tumbuh-tumbuhan juga ialah menjadi sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Okey. Pada zaman dahulu hinggalah sekarang, kita masih lagi menggunakan tumbuh-tumbuhan yang tertentu sebagai ubat-ubatan. Okey. Macam cikgu dulu masa kecil-kecil, cikgu bermain, cikgu terkena kaca, paku atau apa-apa, terkena pisau ke, cikgu akan ambil daun kapal terbang. Kamu tanya ibu dan bapa kamu, macam mana daun yang dinamakan daun kapal terbang tersebut. Ataupun kamu boleh cari dalam Google, tengok bentuk daun kapal terbang tersebut. Okey, daun kapal terbang ni kita ambil, kita lekatkan di tempat yang luka tu, darah tersebut akan berhenti. Darah luka tersebut boleh berhenti. Kadang-kadang hidung berdarah pun boleh kita gunakan untuk kita gunakan daun kapal terbang untuk sumbat kat hidung. Okey. Itu zaman kecil cikgu lah. Banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk ubat-ubatan. Kalau kamu perhatikan, kalau kamu ada kucing di rumah, kamu lihat
kucing kamu kadang-kadang dia akan pergi makan tumbuh-tumbuhan ataupun rumput di sekitar rumah kamu tu. Ada jenis-jenis rumput yang kucing tu makan. Sebab mungkin untuk mencernakan bahagian pencernaan dia. Mungkin perut dia sakit ke apa, dia makan tumbuh-tumbuhan tersebut. Okey. Jadi itulah pentingnya tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan juga haiwan. Dan yang terakhir, yang paling penting, tumbuh-tumbuhan ni ialah sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Okey. Baik. Manusia dia makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Ini salah satu untuk penerangan pada kamu. Manusia memakan tumbuhan dan juga haiwan. Manakala haiwan ada yang hanya makan tumbuhan saja, dan ada haiwan yang makan tumbuhan dan juga haiwan lain. Okey, baik. Jadi tumbuhan di sini penting kepada manusia sebagai sumber makanan. Cuba kamu lihat di dalam gambar. Monyet makan pisang. Ya, betul. Okey, baik. Burung pun makan buah-buahan. Okey. Tapi ada juga burung yang makan haiwan lain. Contohnya burung elang. Burung elang makan ayam, makan anak burung. Okey. Jadi kita lihat tentang haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Dan selalunya tumbuh-tumbuhan ni manusia membuat masakan lah. Ulam-ulaman, sayur-sayuran dijadikan masakan. Okey, baik. Jadi itu saja untuk penerangan cikgu pada hari ini, iaitu tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan juga haiwan. Baik. Jadi cikgu harap kamu faham tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan. Okey, cikgu ulang. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan penting pada haiwan untuk dijadikan tempat tinggal. Bukan haiwan saja. Pada zaman dahulu, manusia juga menggunakan buluh untuk dibuat rumah, buat rakit. Itu kepentingan tumbuhan kepada manusia lah. Okey. Jadi yang pertama, haiwan tumbuhan ni dijadikan habitat untuk haiwan. Habitat tu ialah tempat tinggal. Okey. Yang kedua, sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Yang ketiga, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Dan yang keempat, sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Okey. Soalan yang ada di situ, soalan K-BAT. Okey, berikan kepentingan lain tumbuh-tumbuhan kepada manusia. Baik. Seperti yang cikgu kata tadi, selain daripada yang tersenarai ni, tumbuh-tumbuhan juga berguna pada manusia untuk dibuat rumah. Contoh,
buluh. Buluh digunakan untuk membuat rumah seperti dinding dan juga lantai. Kita gunakan buluh. Dan juga atap. Atap kita gunakan daun. Daun nipah. Okey, kita gunakan daun nipah untuk dijadikan atap. Orang zaman dahulu mereka susun daun nipah tersebut dan diletakkan di atas bumbung, dijadikan bumbung rumah. Okey. Baik, ada yang bertanya dengan cikgu, kenapa tidak digunakan daun pisang sebagai bumbung? Baik, cikgu nak terangkan, daun pisang ni sejenis daun yang lembut dan cepat rosak. Jadi, daun pisang kalau kena tiup angin pun dia akan terkoyak. Jadi, daun pisang ni tidak sesuai digunakan untuk membuat bumbung rumah. Okey, baik. Lagi kepentingan lain. Baik, contoh pokok pisang yang ada di dalam gambar ni. Okey. Apakah kegunaan pokok pisang ni kepada manusia selain buah pisang yang boleh kita makan? Okey. Pokok pisang ni boleh dijadikan rakit. Kita ambil batang pisang untuk dibuat rakit. Okey. Jadi janganlah kamu buat rakit letak dalam sungai macam tu. Mungkin bahaya. Mungkin akan mendatangkan bahaya kepada diri kamu. Okey. Di tempat yang cetek bolehlah. Kalau di tempat yang dalam boleh mendatangkan bahaya. Okey, baiklah. Itu sahaja yang dapat cikgu bantu untuk pada hari ini, iaitu tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan. Jadi sebagai latihan pada kamu boleh gunakan buku aktiviti muka surat 29. Kamu siapkan dan cikgu harap kamu faham apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Baik, apapun, semoga kamu semua sentiasa sihat, menjaga kesihatan diri, jaga SOP, sentiasa mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, menjaga penjarakan antara satu sama lain, tidak keluar rumah. Okey. Baik, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.